Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni saya nak kongsikan bagaimana caranya untuk kita membiak ataupun kita nak breed ikan laga ataupun dengan nama saintifiknya betta fish. Okey, first kali apa yang penting adalah kita kena ada ikan laga, jantan dan betina. Okey, tak boleh dua-dua jantan, nanti jadi lain. Alright, apa yang penting adalah jantan dan betina. Yang kedua, tempat pembiakan. Yang ketiga, makanan. Alright, sekarang saya nak kongsikan macam mana kita nak membezakan jantan dan juga betina. Okey, kalau kita tengok ikan betina, badannya lebih kecil, dia punya sirip belakang atau ekornya, caudal fin dia lebih kecil nak dibandingkan dengan jantan. Jantan lebih besar dan warna jantan juga lebih menyerlah lah nak dibandingkan dengan yang betina. Okey, bagaimana kita nak tahu cara macam mana ikan tu dah bersedia untuk mengawan? First kali kita tengok betina itu perutnya dah kembung dan dia menunjukkan saluran telur dia dah keluar. Kemudian yang jantan pula, yang jantan paling senang sekali. Bila kita tengok dia dah mengeluarkan buih, bermakna dia dah ready lah untuk mengawan. Alright, and then penting sekali makanan. Okay, bila kita dah senyawakan ikan, makanan anak ikan. Makanan anak ikan tu penting. Kita tak boleh bagi makanan pellet sebab terlalu besar. Apa yang kita perlu sediakan adalah kutu air. Okey, kutu air yang lebih sesuai lah sebab dia bersaiz kecil dan sesuai untuk anak-anak ikan. Okey, contoh yang saya boleh bagi, tempat untuk membiak adalah baldi. Okey, baldi semasa kita nak membiak ikan, kita tak boleh campur jantan dan betina sekali. Nanti dia orang bergaduh. Okey, bila bergaduh nanti akan koyak sirip. Okey, first kali kita akan letakkan dua-dua ikan ke dalam baldi yang sama, tetapi yang si betina tu kita asingkan. Kita letak satu cawan dan si betina di dalam cawan tu. Okey, dan si jantan di luar cawan. So dia boleh berlega-lega. Untuk dalam masa semalaman, kita tinggalkan semalaman supaya si jantan tu dapat kenal si betina. Okey, nak tengok dah ready atau belum, kita akan tengok si jantan. Dia akan menghasilkan banyak buih. Okey, sekarang saya nak tunjukkan perbezaan antara jantan dan betina. Okey, pertama sekali saya tunjuk yang betina dahulu. Okey, ini adalah contoh betina. Kalau kita dapat tengok, dia punya caudal fin, iaitu ekor belakang dia tak mengembang, tak besar, dan dia punya anal fin kat bawah tu tak juga besar nak dibandingkan dengan jantan. Dan kita kalau boleh lihat di perutnya tu, dia dah kembang, dia dah gemuk. And then dah di bawahnya tu seperti nampak seperti pusat tersembul. Itu bermakna dia dah ready lah untuk breed. Alright. So saya akan tunjukkan yang jantan pula. Okey, ini adalah ikan jantan. Nampak warnanya lebih menarik nak dibandingkan dengan betina. Nampak dia lebih agresif lah nak dibandingkan dengan betina. Nampak ekornya lebih tebal, lebih besar, dan anal fin dia pun besar nak dibandingkan dengan yang betina. So untuk tengok dia ni ready atau tidak, dia akan menghasilkan buih. Alright. So kita akan ke sesi breeding. Okey, hari ni sekarang saya nak tunjukkan cara-cara kita nak breed ikan. Okay, first kali yang penting kita kena ada baldi. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. At least sederhana lah. Okay. Okay, yang kedua, kita kena ada air. Kalau guna air pipe, seelok-eloknya kita peramkan dia, letakkan di tempat yang terbuka untuk 2-3 hari supaya bebas klorin. Kemudian yang ketiga adalah pati ketapang. Kalau tak ada pati ketapang, kita boleh gunakan daun ketapang. Daun ketapang ni dia punya manfaat dia adalah untuk mengawal pH air. Satu lagi, dia nak bagi ikan tu lebih selesa di dalam air. Sebab habitat asal ikan ni adalah di tempat yang gelap. So nampak air ni gelap, so dia akan lebih selesa lah, dan dia buat ikan tu lebih cergas. Alright. Yang keempat pula,
kita kena ada plastik. Alright, plastik ni untuk kita tengoklah sama ada ikan tu sudah menghasilkan buih ataupun tidak. Alright, dan yang paling penting adalah ikan jantan dan betina. Alright, hari ni saya nak pilihkan ikan veiltail, beta veiltail dan juga half moon. So kita akan buat crossbreed hari ni. Okay, first sekali saya akan letakkan air kosong. Air ini saya campurkan sikit dengan garam biru supaya air ini dapat mengurangkan daripada ikan daripada terkena jangkitan kuman. Dan letak garam biru ni juga bagus sebab dia nak hilangkan fungus ataupun kulat pada kulit ikan. Alright, so kita tuangkan. Seboleh-bolehnya jangan terlalu banyak lah. Kalau boleh 2 inci hingga 3 inci. Alright, kita letakkan dulu. Okay, kita ukur. Okay, kita tambah lagi. And then step kedua adalah kita tambah air ketapang. Alright, air ketapang kita gunakan. Kita gunakan supaya air itu lebih gelap, supaya ikan lebih selesa lah untuk proses breeding. So kita ukur. Tambah lagi. Okey, agak-agak bila dah cukup air tu, kita letakkan plastik. Kalau ada plastik jernih pun okey, kalau ada bubble wrap pun okey juga. Okey, kita letakkan saja bubble wrap. Okey, kalau ada daun ketapang boleh juga letak daun ketapang. Tak ada masalah. Kalau tak letak tak apa, sebab tadi kita dah pakai pati ketapang. So kita letakkan daun ketapang ataupun daun almond dalam bahasa orang putih ya. Kita letakkan daun ketapang. And then apa yang penting, kita lepaskan betina dahulu. Alright, kita lepaskan betina. Okay, kita lepaskan betina dalam ni. Okay, biarkan betina tu berlega-lega dulu buat sementara waktu. Dan kita letakkan ni. Kalau ada cawan boleh pakai cawan, kalau ada tak ada cawan kita boleh pakai tupperware. Kita potongkan dia punya bottom tu, bawah tu, untuk kita serkup ikan ni. Okey, kita biarkan ikan betina tu di dalam cawan tu. Alright. Yang step seterusnya kita letakkan jantan. Jantan kita tak boleh letak sekali dengan betina, nanti dia orang bergaduh. Dan kita ambil jantan, kita akan letakkan di luar cawan tadi tu. Alright. Okey. Okey, ini adalah proses lah. Okey. Tapi sebelum kita nak breeding tu, kita pastikanlah ikan kita tu makan dengan banyak. Okey, jangan terlalu banyak sampai dia kena penyakit dropsy. Okey. Biarkan ikan tu makan dengan banyak supaya nanti bila kita dah letak macam ni, kita akan letakkan dia di tempat yang gelap. Okey. Lepas tu ataupun kita tutup saja dengan sesuatu benda untuk biarkan kita tak payah kacau lah. Bila kita kacau ikan ni, dia akan stres dan dia tak menghasilkan banyak telur. Okey, setelah ikan ni kita dah letakkan dalam ni, okey, kita kena tengoklah buih tu sama ada jantan tu dah menghasilkan buih ataupun tidak. Okey, proses untuk tengok si jantan ni ready untuk menghasilkan buih mengambil masa dalam sehari hingga 2 hari. Okey, kalau tak ada juga kita kena tunggu juga sampai dia ready. Kalau sampai seminggu lebih tu tak ada juga, it mean dia dah memang dah bukan, dia dah tak ready untuk ngawan lah. So kita kena ubah pasangan dia. Okey. Okey, prosesnya plastik ni penting adalah untuk supaya si jantan tu menghasilkan buih. Dalam masa sehari 2 ni dia akan menghasilkan buih di bawah plastik ni. Plastik ni penting adalah untuk tak nak buih tu pergi ke tempat lain dan terkumpul hanya di bawah plastik saja. Kemudian setelah buih tu banyak, and then kita dah ready dah untuk buang cawan ni dan lepaskan si jantan dan betina ni. Okay, setelah beberapa hari kita akan lihat si betina bertelur dan si jantan akan mengutik telur tu dan simpan telur tu pada buih yang dia dah hasilkan tu. Okay, dalam proses
breeding ni, kalau sebolehnya kita bagi makan dahulu ikan-ikan ni untuk kenyang. Kalau boleh juga untuk kita beri makanan ketika proses breeding ni, tetapi kalau boleh jangan kerap-kerap, kerana ikan ni akan menimbulkan stres pada ikan ni dan akan menyebabkan kadar penghasilan telur tu berkurang lah. Anak-anak ikan ni kalau sebaik-baiknya kita bagi makanan yang high protein lah, seperti Daphnia magma tadi, makanan hidup. Sebab pellet terlalu besar, so tak sesuai lah untuk anak-anak ikan. Okey, tips untuk menambahkan kadar penghasilan telur untuk si betina adalah kita memberi makanan hidup yang high protein lah. Contohnya jentik-jentik. Okey, jentik-jentik ataupun kutu air. Boleh juga kita, sebenarnya jentik-jentik ni bagus untuk ikan, tapi yang tak bagusnya bila terlalu banyak jentik-jentik nanti akan terjadinya nyamuk lah. Nyamuk membawa virus denggi. So untuk memberi makanan jentik-jentik tu, sebolehnya kita kawal lah tempat kita tu supaya tak terjadinya pembiakan nyamuk, nanti kena compound. Alright, so bila dah ada anak-anak ikan tadi ni fry tu, anak yang kecil tu, so kita boleh bagi makan kutu air, Daphnia magma boleh, ataupun Artemia, nama saintifik untuk kutu-kutu air tu lah, yang sesuai untuk anak ikan tu. Okey, ini adalah contoh paket telur kutu air. Paket ataupun kutu air ni kita boleh dapatkan di kedai-kedai ikan, kedai-kedai akuarium, dan juga ini saya beli dekat Shopee lah. Okey, penghantaran terus ke hadapan rumah anda. Okey, so kita akan tunjukkan cara untuk tetaskan telur ni. First kali kita isikan air dalam bekas. Kalau boleh jangan terlalu penuh lah, kalau boleh setengah sahaja. And then kita letakkan garam dapur hanya dalam 3 sudu. Lepas tu baru kita tuang. Kita tuangkan telur kutu air ni ke dalam air. And then kita akan pasangkan pam air. Okay, kita akan tunggukan semalaman. Untuk menetaskan telur ni mengambil masa 24 jam sahaja. Alright. So kutu air ni untuk kita beri makanan kepada anak-anak ikan tu lah, yang kalau boleh berumur 4 hari hingga 14 hari. Saya memulakan perniagaan saya sebagai breeder ikan laga ni semenjak PKP untuk menambahkan pendapatan saya. So saya membuat perniagaan ni kecil-kecilan sahaja untuk menambahkan lagi pendapatan saya semasa musim PKP ni. So kepada anda yang di rumah tu yang mana tak ada kerja, so kita tak boleh bagi alasan lah untuk tidak berbuat apa-apa atau duduk sahaja di rumah. At least kita menjadikan hobi kita sebagai sumber pendapatan kita. Macam saya menjadikan hobi ikan beta ni sebagai hobi, sebagai punca pendapatan saya. Jika anda berminat untuk mendapatkan khidmat nasihat, ataupun anda ingin membeli ikan ataupun ingin juga belajar untuk breed ikan, boleh sahaja hubungi saya di nombor tertera ataupun follow saya di Instagram yang tertera. Okey, terima kasih.